sidang punca ASEAN ke-36 pagi tadi dan merupakan sebahagian daripada proses 3 langkah bagi membantu ASEAN memacu ke hadapan dalam keadaan pandemik COVID-19 yang berterusan. PMD juga menyarankan ASEAN harus berkongsi teknologi-teknologi yang membolehkan rantau tersebut membendung pandemik COVID-19 dan mengelakkan terjadi gelombang jangkitan baru. Singapura misalnya telah membolehkan anggota-anggota ASEAN lain menggunakan dan menyesuaikan aplikasi Trace Together. ASEAN juga tambah beliau perlu bekerjasama untuk menyelaras penghasilan dan pengedaran vaksin COVID-19 apabila ia tersedia. Perdana Menteri Australia Scott Morrison berkata negara itu akan tetap dengan rancangannya untuk melonggarkan lagi sekatan-sekatan yang dikenakan bagi menghentikan penularan virus COVID-19. Beliau menegaskan demikian walaupun kes baru terus bertambah 2 angka di Victoria selama 10 hari berturut-turut. Hari ini wilayah kedua paling ramai penduduk di Australia itu melaporkan 30 kes baru. Sepanjang tempoh 10 hari lalu, Victoria mempunyai hampir 200 daripada keseluruhan 270 kes aktif COVID-19 di Australia. Yang Morrison yakin sistem kesihatan negaranya mampu menangani pertambahan kes baru. Phishing merupakan sebahagian besar daripada jenis serangan siber ke atas SME dan orang awam. Ikuti juga nanti pesta para penyokong pasukan Liverpool meraihkan kejuaraan yang ditunggu selama 30 tahun. Sumber keperluan kita. Ramai telah hilang pekerjaan. Sesetengah perniagaan telah gulung tikar. Kami tidak dapat selamatkan setiap pekerjaan dan setiap perniagaan. Tetapi kami akan jaga setiap rakyat Singapura. Fokus utama kami ialah pekerjaan. Kami akan wujudkan peluang pekerjaan dan latihan sepanjang 12 bulan akan datang. Kami akan tingkatkan keupayaan institusi latihan untuk membantu lebih ramai pekerja, terutama pekerja pentengahan kejayaan, dapat kemahiran baru. Banyak syarikat telah memilih Singapura kerana kita terbuka dan terhubung dengan dunia. Sistem kita dipercayai dan stabil. Rakyat kita bersatu padu dan berkemahiran. Kami akan terus kukuhkan kedudukan Singapura sebagai hub pilihan bagi aliran perniagaan, kewangan, perdagangan dan data. Kami akan pastikan setiap rakyat Singapura, setiap perniagaan dapat memanfaatkan wadah digital dan berkembang maju. Kami akan wujudkan peluang bagi semua rakyat Singapura untuk perbaiki kehidupan di setiap peringkat kejayaan. Selagi anda mampu dan bersedia, kami akan sokong anda. Diteruskan berita. Solat Jumaat pertama di 66 masjid berjalan dengan lancar dan teratur dengan pelaksanaan sistem pendaftaran menempah slot. Wartawan kami Rosli Razak menyertai jemaah di Masjid Al-Istighfar dan mendapati mereka begitu tegas mematuhi langkah kesihatan COVID-19. Mengamalkan jarak selamat sementara menunggu pintu masjid dibuka bagi solat Jumaat. Seperti di 65 masjid lain di merata negara, Masjid Al-Istighfar di Pasir Ris ini mengadakan 2 sesi solat Jumaat dengan setiap sesi dihadkan kepada 50 orang. Paginya bila yang slot tu buka, terus saya register dan alhamdulillah dapat slot. Pasal awal senang dapat. Seramai 20 kaki tangan ditugaskan untuk memastikan semua peraturan yang ditetapkan dipatuhi.
Saudara, setibanya di masjid, semua jemaah perlu menunjukkan bukti bahawa mereka telah mendaftar. Jika tidak, mereka juga boleh melakukannya dengan mengimbas kod QR yang ada di masjid. Saya juga telah diberitahu oleh pihak pengurusan masjid bahawa semua jemaah yang datang pada hari ini datang lengkap membawa kad pengenalan, sejadah, beg untuk mengisi kasut atau selipar dan juga siap datang berwuduk. Ada juga tadi 1-2 jemaah yang cuba untuk datang, tapi alhamdulillah kerana volunteer-volunteer kita, mereka dapat menerangkan kenapa waktu ini kalau mereka-mereka yang tak ada booking tidak boleh dibenarkan. Meskipun masa khutbah dan solat dipendekkan, para jemaah yang ditemui bersyukur dapat kembali bersolat secara berjemaah di masjid. Dah memang lama menanti hari untuk masjid buka. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak masjid pun menyenangkan para jemaah lah. Bersyukur kepada Allah kerana dapat kembali kepada masjid, tapi tak macam seperti biasalah. Seperti biasa kita dapat berjemaah di sini beramai-ramai, dapat bersalaman. Muiz menggalakkan sesiapa yang tidak dapat hadir supaya membatalkan pendaftaran mereka lebih awal agar slot itu dapat dibuka kepada jemaah lain. Dan sempena pembukaan semula masjid untuk solat berjemaah juga 80 bekas banduan menerima bungkusan untuk memudahkan mereka beribadah. Sumbangan termasuk sejadah itu sebahagian inisiatif PPIS raikan Ihsan dengan kerjasama Masjid Khalid dan Khidmat Kaunseling Muslim. Mereka kerap ke Masjid Khalid dan mengikuti kelas agama anjuran Khidmat Kaunseling Muslim bagi membantu mereka terus menjalani kehidupan beragama di tengah-tengah COVID-19. Mereka dihadiahkan bungkusan berisi sejadah, pelitup dan sanitizer dari Encik Amrin Amin. Ini merupakan kali pertama PPIS bekerjasama dengan Masjid Khalid dan Khidmat Kaunseling Muslim untuk membantu golongan bekas pesalah yang terjejas teruk oleh COVID-19. Kalau sebelum ini kami biasa mendekati dengan keluarga-keluarga yang berpendapatan rendah, kami juga ingin terus membantu bekas pesalah dan juga keluarga mereka dalam mengharungi wabak COVID pada masa kini. Encik Amrin turut memuji usaha itu dan mengalu-ngalukan masyarakat amnya menyantuni golongan bekas pesalah. Masyarakat memainkan peranan yang sangat penting kerana mereka memerlukan sokongan daripada masyarakat supaya mereka tahu yang mereka diterima kembali kepada masyarakat. Inisiatif PPIS raikan Ihsan ini diharap juga dapat menjadi titik tolak lebih banyak program membantu bekas pesalah. Serangan siber yang bertujuan memanci maklumat peribadi membentuk 70% insiden yang dilaporkan oleh syarikat kecil dan sederhana SME dan orang awam pada tahun lalu. Menerusi Agensi Keselamatan Siber Singapura, CSA, jumlah laman web yang memalsukan laman web pihak berkuasa atau syarikat-syarikat naik 3 kali ganda kepada sekitar 48,000 berbanding 2018. Antara pihak-pihak berkuasa yang paling sering disasarkan termasuk Kementerian Tenaga Manusia, Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan dan Pasukan Polis Singapura. Syarikat-syarikat teknologi, bank dan penyedia khidmat internet adalah antara yang sering ditiru dan dipalsukan. Menteri Perhubungan dan Penerangan S. Iswaran berkata ancaman-ancaman siber sudah meningkat dan semakin rumit. Lebih 1,500 pautan jahat terhadap Singapura muncul semasa tempoh circuit breaker naik seganda berbanding bulan-bulan sebelumnya. Berhubung serangan yang menyasarkan sistem jagaan kesihatan ia tidak dapat diterima sama sekali, tegas Encik Iswaran kerana ia boleh membahayakan kehidupan. Ia juga mengganggu para pekerja kesihatan barisan hadapan yang menguruskan pandemik sekarang. CSA menyatakan serangan yang merosakkan laman web serta menuntut wang tebusan atau ransomware juga semakin meningkat. Hampir 900 kes merosakkan laman web dilaporkan, naik sebanyak 40% berbanding 2018. Ancaman ransomware meningkat kepada 35 berbanding 21 kes pada 2018. Para peminat pasukan bola sepak Liverpool termasuk di Singapura meraihkan kemenangan pasukan itu menjulang Piala Liga Perdana England musim ini.
para peminat di Singapura sanggup bersengkang mata untuk menyaksikan pasukan mereka dinobatkan sebagai juara Liga Perdana England buat kali ke-19. Liverpool sekaligus mencatat rekod merangkul kejuaraan tercepat dengan musim EPL masih ada lagi 7 perlawanan. Liverpool menjadi juara selepas Manchester City kalah kepada pasukan Chelsea 1-2 awal pagi tadi. Ini bermakna Liverpool meninggalkan City di